Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, perihal cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala, muka surat 143, pergauli sahabat yang baik. Hendaklah anda mencari teman-teman yang baik dan menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat. Sentiasa duduk bersama orang-orang yang saleh, tidak mendekati orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hal ini, katanya, al-amrul mar'i ala amri dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Perkara atau hal seseorang itu bergantung kepada perkara ataupun hal temannya, maka hendaklah seseorang itu memilih siapa yang patut dijadikan temannya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lagi, al-jalisus salih khairum minal wahdah wal wahdatu khairum minal jalisis su. Teman duduk yang salih adalah lebih baik daripada duduk bersendirian, dan duduk bersendirian itu adalah lebih baik daripada berteman dengan orang yang jahat. Dan ketahuilah bahawa bercampur gaul dengan orang-orang yang baik serta duduk-duduk bersama mereka akan menanam di dalam hati kecintaan kepada kebaikan serta membantu untuk mengamalkan kebaikan itu. Sebaliknya, bahawa bercampur gaul dengan orang-orang yang jahat serta duduk melakukan apa yang mereka buat akan menyebabkan kecintaan kepada kejahatan serta mencintai perlakuan yang jahat pula. Sebab sesiapa yang mencampuri sesuatu kaum, nescaya akan timbul perasaan cinta kepada mereka, tidak kira mereka itu baik atau jahat, dan seorang manusia itu akan kekal dengan siapa yang dicintainya, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Selepas membahaskan tentang mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya merupakan tali keimanan yang paling kuat, yakni mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mencintai dan membenci kerana Allah buat orang-orang yang umum, bahkan mereka-mereka yang mempunyai tali persaudaraan kepada kita pun perlu untuk kita tanamkan kecintaan kerana Allah dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita benci ahli keluarga, kita sayang ahli keluarga kita kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita marah mereka, kita marah pun kerana Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana mengikut hawa nafsu. Kita cinta mereka apabila mereka melakukan ketaatan, dan kita marah kepada mereka kerana mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahakadha, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada ahli keluarganya, yakni apa-apa yang mereka tinggalkan daripada hak Rasulullah, daripada menunaikan hak Rasulullah, dimaafkan oleh Rasulullah. Tapi apabila ianya terkait dengan haknya Allah, melanggar daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka baginda bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran. Kalau salah seorang daripada ahli keluarganya Rasulullah, yakni isteri-isteri baginda, mengumpat dan sebagainya, ataupun menyebutkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya diperkatakan, maka Rasulullah marah. Bahkan disebutkan dalam setengah riwayat, Nabi meninggalkan, yakni tidak mendatangi
giliran mereka, ini pergi ke rumah mereka sewaktu giliran mereka selama beberapa minggu, nak menunjukkan betapa bahaya ataupun nak menunjukkan betapa tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini menunjukkan kemarahan baginda terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan dalam perihal agama yang lain, apabila Saidina Hasan terambil daripada kurma yang diberikan, yang dikeluarkan untuk zakat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat rahmah, lemah lembut, yang mencongkil kurma tersebut daripada mulut Saidina Hasan sampai Saidina Hasan terpaksa memuntahkan balik kurang lebih daripada apa yang dimasukkan dalam mulut. Yang ini Rasulullah tak compromise daripada segi hukum hakam, yang ini tidak berlemah lembut ataupun tidak giveaway lah daripada segi hukum hakam. Nah, disebutkan di sini tentang kepentingan untuk mencari teman-teman yang baik dan menjauhi daripada orang-orang yang jahat. Kerana apa? Kerana faktor utama yang menjadikan seseorang itu baik ataupun sebaliknya adalah sahabat. Dan sahabat ini mempunyai makna yang umum dan ada makna yang khusus. Makna yang khusus itu, sahabat biasanya kita berteman dengan manusia, itu yang khusus lah, maksudnya kita berkawan dengan manusia. Tapi di zaman sekarang ni, kalau kita luaskan konsep kawan itu menjadi sangat luas, sehingga kawan-kawan kita ada dekat FB, kawan-kawan kita ada dekat Instagram, kawan-kawan kita ada dekat alam maya ni punya banyak. Jadi itu pun perlu untuk kita aplikasikan kawan yang baik dan kawan yang tak baik, dekat WhatsApp dan sebagainya, dekat Telegram. Kalau kita berada dalam grup ataupun bersahabat ataupun follow dan sebagainya orang-orang yang baik, insya-Allah kesannya akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita follow, yang kita like, yang kita selalu tengok adalah kawan-kawan yang post benda-benda yang kadang-kadang tak mendatangkan apa-apa manfaat, la fil akhirah wala fid dunya. At least kalau ada datang manfaat dekat dunia, ada juga manfaat dia, tapi ni dekat dunia pun tak ada manfaat, dekat akhirat lagilah tak ada manfaat. Jadi tak ada faedah dalam berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang ataupun golongan-golongan tersebut. Dan kita hidup di zaman sekarang ni, kita punya handphone ni lebih dekat dengan kita, lebih kita jaga, kita spend lebih masa dengan kita punya handphone ni lebih daripada hatta sahabat yang paling karib dengan kita, iaitu pasangan kita sendiri. Kadang-kadang dengan pasangan pun kita tak bagi hak mereka seperti mana kita bagi hak kepada handphone. Bangun pagi dah tengok handphone, sebelum tidur kita tengok handphone, dalam kereta pun kadang-kadang tengok handphone juga. La ilaha illallah. Sama ada pasangan suami dengan isteri ataupun mak dengan ayah, kadang-kadang kita pun sibuk dengan kita, dan kita pun bagi gadget ke anak-anak supaya apa? Supaya kita ada kita punya own time, sehingga tak ada hubungan di antara sesama manusia. Hubungannya tu di antara gadget sahaja. La ilaha illallah. Naam, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan betapa pentingnya sahabat yang baik, sehingga dikatakan agama seseorang itu berdasarkan agama sahabatnya. Kalau sahabatnya itu beragama, berakhlak, beradab dengan baik, maka baiklah kawannya. Dalam riwayat lain disebutkan, bagi tahu siapa teman kamu, aku akan bagi tahu siapa kamu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, duduk dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh itu lebih baik daripada bersendirian, dan duduk bersendirian itu lebih baik daripada duduk dengan teman yang tidak mendatangkan manfaat ataupun kawan-kawan yang tidak baik. La ilaha illallah. Kerana apa? Duduk bersendirian itu lebih baik. Duduk bersendirian itu lebih baik daripada duduk dengan teman yang tidak baik. Dan akibat bersahabat dengan orang yang tidak baik ini,
seperti yang disebutkan dalam hadis lain, Nabi memberikan perumpamaan seperti orang yang mendatangi tukang minyak wangi ataupun orang yang menjual minyak wangi dan orang yang mendatangi tukang besi. Jadi orang yang mendatangi minyak wangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dia akan dapat bau yang wangi, ataupun orang tukang jual minyak wangi tu bagi dia sedikit minyak wangi, maksudnya yang level yang kedua tu lebih kuat lah bau dia, ataupun akan dihadiahkan satu botol minyak wangi. Maka di sini dia dapat manfaat dengan bau. Keberadaan dia di tempat yang wangi tu mewangikan dia, ataupun dia akan mendapat daripada minyak atar itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, orang yang mendatangi tukang besi, paling kurang dia akan dapat bau yang busuk daripada asap api yang membakar daripada besi tersebut. Lebih teruk daripada itu, terkadang percikan api daripada tempat tersebut akan terkena kepada dia sehingga merosakkan daripada pakaian dia. Wahakadha. Jadi bersahabat dengan sahabat yang tidak baik, paling kurang kita akan dengar perkataan yang tak baik, ataupun kita akan melihat perbuatan yang tidak baik daripada dia, sehingga dia akan beri kesan kepada fikiran ataupun kepada akhlak dan perkataan. Dia macam kita akan save words yang dia guna dalam kita punya mind, ataupun action yang tak baik yang dia lakukan itu pun akan lekat. Dan buruknya yakni manusia ni, ada salah satu dalam bahasa Arab disebutkan manjalas janas, barang siapa yang duduk bersama seseorang dia akan menjadi seperti sifat seseorang tersebut. Sebab ada macam bila kita duduk dengan orang tu, kita seakan-akan ambil daripada aura dia, sifat-sifat dia tu kita akan meresapi daripada sifat-sifat dia. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut apa? Monkey see, monkey do. Sebab tu la ilaha illallah. Sebab tu budak-budak kecil ni dia akan mengikuti apa yang dilakukan. Ini apa yang dia nampak tu yang dia akan buat. Dia tak kurang daripada pendengaran, lebih kepada penglihatan. Action speaks louder than word. Perbuatan yang baik itu lebih memberi kesan daripada perbicaraan. Sebab tu disebutkan kadang-kadang satu perbuatan yang baik ataupun satu orang soleh tu dapat memberi kesan lebih daripada 1000 ceramah. Kadang-kadang kita hadir banyak ceramah, tapi kadang-kadang kita tengok satu perbuatan tu kita akan ingat seumur hidup kita. Kita tengok satu orang ni dia berakhlak dengan akhlak yang baik, kesan dia akan lekat selama-lamanya. Sebab tu orang salah satu guru kami juga mengatakan bahawa kadang-kadang kita baca buku pasal sabar, 10 buku, 50 buku dah habis pasal sabar, tapi tak ada sifat sabar juga. Tapi bila kita tengok guru kita ataupun ibu dan ayah kita bersifat dengan sifat sabar, sehingga dia punya pengajaran tu lekat dalam fikiran kita. Dan ini ditunjuk juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang famous. Seorang Yahudi nak memastikan bahawa Nabi tu seorang Nabi, dia nak cek sama ada sifat sopan santun tu ada tak dekat Rasulullah. Maka pendekkan cerita, satu hari dia datang Rasulullah, dia grab Rasulullah dekat collar Rasulullah sampai ihmarrat wajhu, sampai merah muka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat berada di sekeliling baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah masih lagi bersabar dan menunjukkan daripada akhlak yang baik. Bahkan sifat-sifat para nabi makin dikasari makin jadi lembut, makin dikasari makin lembut. Kita kadang-kadang orang cakap lemah lembut pun boleh jadi marah sebab bila ditegur. Orang dah tegur, dah baik dah, dia tegur nicely kan, lemah lembut dia tegur, tapi pun boleh marah, boleh sentap. La ilaha illallah. Betapa jauhnya kita daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita duduk dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang tak baik, kita akan nampak ataupun kita dengar benda-benda yang tak baik, sehingga kadang-kadang kita suka kepada perkataan-perkataan yang mereka guna, dan kadang-kadang kita suka dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bila dah suka, akan juga buat, dan akan continuelah cari orang-orang yang buat perkataan, yang akan mengucapkan perkataan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalisul kubara wa khalitul hukama wa sailul ulama. Duduklah dengan orang-orang yang besar. Yang dimaksudkan dengan besar ni adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bergaullah dengan ahli hikmah, orang bijaksana, dan bertanyalah kepada para ulama. Maksudnya kita duduk dengan orang-orang yang orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Dan kalau boleh kita bergaul dengan orang-orang yang ada, yang wise, ahli bijaksana. Begitu juga ini merupakan salah satu daripada nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kalau tak silap, Luqman Al-Hakim ni hidup di zamannya Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia lebih kurang macam Sayyidina Khidr, orang yang bijaksana, sehingga disebutkan nama beliau di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan Nabi, ada perbezaan pendapat lah macam Sayyidina Khidr. Seperti mana Sayyidina Khidr, setengah orang kata Nabi, setengah orang kata bukan Nabi. Begitu juga Luqman, juga kadang setengah ulama mengatakan dia Nabi, setengah ulama mengatakan dia bukan Nabi. Bahkan kalau tak silap, orang mengatakan Sayyidina Luqman ni orang berkulit hitam, akan tetapi kebijaksanaannya sehingga Nabi Allah Daud alaihi salam mengambilnya sebagai salah seorang penasihat di dalam kerajaannya Nabi Allah Daud alaihi salam. Naam, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kriteria untuk mencari sahabat, dan khususnya di zaman sekarang perlu untuk kita pilih siapa yang kita nak bersahabat dengan. Kita bersahabat dengan semua orang, kan? Kita berbaik dengan semua orang, tapi yang nak jadikan orang yang rapat dengan kita tu, kita kena pilih. Sebab kadang-kadang kalau kita salah pilih, kesan dia, mudarat dia teruk. Dan zaman sekarang ni persahabatan lebih kepada material. Orang bersahabat dengan orang lain sebab pengaruh dia, sebab kekayaan dia, sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Sampai kalau kita tengok, bila ada perkumpulan pun, dalam perkumpulan sama ada dengan family ke, dengan kawan-kawan ke, yang cakap semuanya cerita pasal dunia. Nak cakap tentang akhirat tu sangat kurang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak cakap pasal akhirat tu kurang, apatah lagi nak bila berkumpul tu nak berzikir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat setiap kali duduk bersama Rasulullah, Nabi paling kurang akan berzikir ataupun beristighfar bersama as-sahabah. Kita nak tak pasal-pasal nak duduk zikir tu macam tak, la ilaha illallah. Naam, jadi bila kita dekat rumah pun, dengan family pun cerita pasal bisnes ataupun cerita pasal harta, bila keluar dengan kawan-kawan pun cerita pasal bisnes dan harta, khalas, fikiran tentang agama tu dah hilang. Hatta dalam masjid pun kadang-kadang cerita pasal dunia ataupun pasal keduniaan. Nabi SAW sekali ditanya, siapa yang patut saya bersahabat dengan, wahai Rasulullah? Dengan siapa yang patut saya bersahabat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man dzakaraka ru'yatuh, orang yang mana kalau kamu lihat kepada dia akan mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang itu dekat dengan Allah, cahayanya Allah sentiasa bersama dia. Jadi bila kita lihat dia, kita akan teringat akan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesan ibadah yang dilakukan itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kita dekatkan diri dengan kekasih-kekasih Allah ini adalah dengan berbaik sangka. Bila kita berbaik sangka dengan semua orang, lama kelamaan kita akan dijumpai dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah mengisytiharkan peperangan kepada dua golongan je. Satu orang yang memakan riba, satu lagi orang yang memusuhi daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni nak mengelakkan diri dari bermusuhan dengan kekasih Allah, pertama sekali kena elakkan diri daripada berburuk sangka dengan
manusia secara umum. Kalau boleh kita jangan sekali-kali berburuk sangka dengan orang. Sebab apa? Sebab dengan kita berburuk sangka dengan orang, kadang-kadang mungkin orang tu kekasih Allah, tapi sebab zahir dia tak nampak macam orang saleh, kita pun terburuk sangka dengan orang tersebut. La ilaha illallah. Dan salah satu sifat ataupun kriteria kekasih-kekasih Allah ni adalah mereka cuba untuk menyempurnakan daripada kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang masyhur, yakni seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepada aku dengan segala perkara yang aku telah fardukan ke atasnya, dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunat, dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Pertama, menyempurnakan amalan fardu. Yang kedua, memperbanyakkan ibadat sunat. Jadi kalau kita tahu satu orang tu dia nampak bersungguh-sungguh jaga perkara-perkara yang fardu, solat dia cuba jaga 5 waktu, dia jaga solat, dia cuba jaga 5 waktu di masjid, di tempat mana diazankan, ataupun berjemaah, ataupun di awal waktu cuba untuk solat. Kemudian perkara-perkara yang fardu yang lain nampak dia berusaha bersungguh-sungguh. Dan kefarduan ni ada banyak, bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Benda-benda yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti birrul walidain, berusaha untuk berbakti kepada ibu bapa, berusaha untuk menunaikan daripada hak-hak kejiranan dan sebagainya. Maka perkara-perkara ini walaupun tidak disebutkan sebagai perkara yang fardu, tapi ianya sebahagian daripada kefarduan-kefarduan. Berusaha untuk mencari rezeki yang halal, berusaha untuk memastikan dia berbelanja di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka orang-orang yang macam ni, kalau dia berusaha, walaupun kadang-kadang zahirnya tak nampak macam Islamik sangat, zahirnya tak nampak Islamik, maksudnya tak adalah pakai jubah all the time, maksudnya jangan pula salah sangka pakai tak tutup aurat dan sebagainya, itu bukan dimaksudkan. Maksudnya nampak zahirnya nampak macam biasa, tapi benda-benda yang difardukan oleh Allah, dia cuba untuk berakhlak dengan mulia, cuba untuk amalkan sifat sabar, amalkan sifat ikhlas, amalkan sifat tawaduk, rendah diri dan sebagainya, yang mana ini merupakan perkara-perkara ihsan, sifat-sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang macam ni kita tahu ini merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuba untuk menyempurnakan daripada yang fardu dan cuba untuk memperbanyakkan daripada ibadah-ibadah sunnah, sehingga dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah dah cinta kepada dia, maka penglihatan dia itu adalah melalui penglihatannya Allah, yakni dia akan lihat kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah, dan terkadang dia dapat melihat perkara-perkara yang Allah nak dia nampak. Begitu juga pendengaran, dia akan dengar perkara-perkara yang Allah nak dia dengar, dan ataupun perkara-perkara yang Allah rida untuk dia dengar. Wahakadha, penglihatan, pendengaran, percakapan, tangan dia, kaki dia dan sebagainya. Tidak dia bergerak melainkan untuk perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama, melihat ataupun bersahabat kepada orang-orang yang bila kita tengok wajah dia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat kepada dia ataupun kita duduk bersama dia, bertambah ilmu agama kita ataupun bertambah ilmu yang bermanfaat dalam diri kita. La ilaha illallah. Kadang-kadang orang-orang saleh ni kita duduk dengan dia, orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia ada, kadang-kadang benda yang dia cakap tu kita dah tahu, tapi bila dia cakap tu best untuk dengar. Tu satu. Yang kedua, kadang-kadang Allah berikan kefahaman yang lebih melalui mereka. Maksudnya kadang-kadang hadis tu kita pernah dengar, ayat Quran tu kadang-kadang kita pernah dengar, ataupun setengah-setengah sifat-sifat yang mulia tu kita pernah dengar, tapi bila dia sampaikan ataupun bila dia huraikan, seakan-akan menambahkan kefahaman yang lebih mendalam, dan kita boleh nampak daripada many angles perkara tersebut. Ini orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat dan mereka beramal dengan ilmu tersebut. Sebab tu disebutkan dalam pepatah, man lam yanfa'ka lafzuh lam yanfa'ka lahdhuh. Orang yang perkataannya tidak memberi manfaat kepada kamu, maka duduknya kamu bersama dia tak ada manfaat. Berapa banyak zaman sekarang ni orang yang perkataan dia tu semuanya lagha, maksudnya macam tidak bermanfaat, tapi sebab dia menggembirakan
duduk dengan dia macam happy je kan. Jadi kita akan choose untuk duduk dengan dia walaupun kadang-kadang tak bermanfaat. La ilaha illallah. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berilmu ni ilmu yang bermanfaat lah, maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Rasulullah, orang yang mana bila kita duduk dengan mereka mengingatkan kita tentang akhirat. Orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, orang yang mengingatkan kita kepada kematian, orang yang mengingatkan kita agar kita bersiap sedia untuk meninggal dunia. Orang yang sentiasa mengingatkan kita tentang adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang macam ni adalah orang-orang yang sangat perlu untuk kita mendampingi mereka. Sebab di zaman yang banyak orang yang rosak akhlak mereka, subhanallah, kadang-kadang semalam nampak dalam, tak telah ada dua orang bergaduh pasal kereta je tercalar sikit, subhanallah. Saya pernah pergi dekat Bangladesh. Orang sana Masya Allah, kadang naik bas terlanggar sikit ke apa, kadang orang belakang terlanggar depan, yang depan tu boleh reverse pula langgar belakang, relax je. Maksudnya macam tak adalah nak kata benda tu bagus kan, tapi maksudnya diorang relax perkara-perkara yang tak adalah nak jadi pergaduhan yang besar. Relax lah, terlanggar sikit ke apa, yang belakang terlanggar depan, lepas tu yang depan tu boleh pula reverse langgar balik sikit ke, relax, tak ada benda. Tapi kita punya sayang, kita tak payah orang lain. Kadang-kadang anak-anak naik basikal terlanggar kereta, calar, khalas kita punya marah. Sedangkan hati manusia ataupun hati anak tu patutnya lebih mahal daripada perkara-perkara dunia. Tapi sebab kita hidup di zaman orang sangat cinta kepada dunia, semua benda dia nak jaga tip top, semua kena to the T. Tapi daripada perasaan manusia kurang untuk dijaga. La ilaha illallah. Naam, jadi di sini disebutkan tentang untuk memilih teman dan memilih sahabat, kerana bila kita berkawan dengan orang yang baik, kita akan suka kepada kebaikan, kita akan suka kepada amalan untuk beramal dengan kebaikan, dan kita akan suka kepada orang-orang yang baik. Dan kalau kita berteman dengan orang yang tak baik, kita suka kepada benda yang tak baik, kita suka untuk melakukan daripada perkara yang tak baik, dan kita akan suka untuk duduk bersama orang-orang yang tak baik. Semua ada tiga. Suka pada tak baik, suka melakukan yang tak baik, suka kepada orang-orang yang tidak baik. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan seseorang manusia itu akan kekal dengan siapa yang dicintainya, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya dekat dunia je kita akan bersama orang yang baik ataupun tak baik, tapi dia sampai ke akhirat. Al-mar'u yuhsyaru Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah SAW, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Jadi penting untuk kita jaga dengan siapa hati kita ni cenderung, dengan siapa hati kita suka. Sebab tu orang-orang yang bukan Islam, dia tahu, dia tarik hati anak-anak muda orang Islam ni melalui media, baik daripada entertainment lah, melalui entertainment. Jadi akhlak pun dia ambil, adab pun dia ambil, pakaian pun dia ambil. Lepas tu nak amalkan dengan fashion mereka ataupun dengan apa yang mereka bawa pun dia ambil duit kita. Bukan daripada duit dia pun, kita bagi, orang Islam bagi duit kita kepada orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya kita mengamalkan apa yang diorang bawa. Padahal Rasulullah dah datang dengan sebaik-baik perkara, Rasulullah dah datang dengan sebaik-baik akhlak dan adab dan budi pekerti dan juga pemakaian dan sebagainya. Tapi kita tak guna apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi kita ambil apa yang diorang bawa dan kemudian kita bagi lagi on top of that. Dia dah ambil akhlak dengan adab kita, tu dah cukup mahal dah. Ini pemakaian kita, pergaulan pun semua, lepas tu kita bayar lagi pula untuk nak lakukan perkara-perkara yang mereka kehendaki. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad meneruskan dengan menyebutkan, selalu berbelas kasihan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah anda bersifat rahmat kepada hamba-hamba Allah dan menaruh belas kasihan terhadap semua makhluk Allah. Jadilah anda sebagai seorang yang pengasih dan pembelas
peramah dan sentiasa berlapang dada. Jangan jadi seorang yang keras hati dan kasar budi, jahat tidak peduli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama wa man la yarham la yurham. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapa yang bersifat perahmat di antara para hamba-Nya. Siapa yang tiada merahmati, tiada akan dirahmati. Sabda beliau yang lain, al-mu'minu alufun ma'lufun wala khaira fi man la yu'laf wala la ya'laf wala yu'laf. Seorang mukmin itu lembut dan tidak garang, ataupun bersifat lemah lembut dan disayangi, dan tiada guna pada orang yang garang dan tidak lembut ataupun tidak disayangi. Nah, dekat sini Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad menyebutkan tentang sifat rahmah. Dan sifat rahmah ni merupakan satu anugerah yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan, ana rahmatun muhdah, aku merupakan rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kamu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku diutuskan melainkan rahmat kepada sekalian alam. Maka sifat rahmah ni merupakan sikap yang ataupun sifat yang sangat besar, yang sangat mahal. Apabila dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, sewaktu Allah menciptakan rahmat, Allah bahagikan rahmat itu kepada 100 bahagian, dan satu bahagian itu diturunkan kepada makhluk Allah, dan satu bahagian rahmat itu dibahagikan kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat itu, ibu menjaga anaknya, ibu sanggup memaafkan anaknya, menjaga anaknya dalam kandungan, menyusu, membesarkan anak tersebut. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain, binatang-binatang lain, menjaga dengan susah payah anak-anak mereka dengan sifat rahmah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Satu bahagian rahmat itu kemudian di-share kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pun berapa banyak rahmat yang kita nampak. Itu belum rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lagi. Dan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca di dalam surah Fatihah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu juga dalam nama-nama Allah Asmaul Husna yang lain, terdapat makna-makna rahmah di dalam nama tersebut. Seperti apa? Seperti Allah Maha Latif, Maha Lembut. Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Afu, Maha Pemaaf. Itu juga rahmah daripada Allah. Allah Al-Ghafur, juga pengampun. Allah Al-Jawad, Maha Pemurah, pun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Maka sifat-sifat ini walaupun tak ada nama rahmah, tapi di dalamnya terdapat sifat-sifat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna ataupun semakin banyak bahagian rahmat yang Allah letakkan dalam hati kita, maka semakin banyak rahmat yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semakin banyak kita tunjukkan sifat rahmah kepada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, semakin banyak rahmat kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, kalau kebiasaannya para ulama ataupun alim ulama, para ustaz-ustaz, biasanya kalau diajarkan kitab hadis kepada anak murid mereka, hadis yang pertama yang mereka akan ajarkan kepada anak murid mereka adalah Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang bersifat belas kasihan, berlemah lembut kepada orang lain, Ar-Rahman akan tunjukkan sifat rahmah. Maka berbelas kasihanlah kamu kepada satu dengan yang lain, sehingga kamu akan dibelas kasihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan juga, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita ni hamba Allah, Tuhan yang Maha Esa, tapi daripada 99, sebagai contoh, daripada 99 nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nama-nama yang jalal, ada nama-nama yang maha perkasa, yang menunjukkan sifat keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang menunjukkan keperkasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita sifati ataupun kita singkapi dengan kita
the opposite. Maksudnya kalau Allah Maha Al-Jalal, yakni Allah Maha Perkasa, kita rasa kita ni maha lemah. Dan dengan kelemahan kita, semakin kita menunjukkan kelemahan kita, semakin Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ataupun Allah Maha Qawi, Allah Maha Berkuasa, kita maha lemah. Allah Maha Kaya, kita maha memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat fakir. Walaupun alhamdulillah Allah berikan kita kepandaian, kekayaan, kebolehan dan sebagainya, kepakaran, tapi apabila kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa merasakan kebergantungan kita dan betapa kita perlu kepada rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan keadaan. Itu daripada sifat-sifatnya Allah yang Maha Jalal. Dan kalau tak silap saya, Syekh Zainul Asri ada sekali masa datang rumah Habib Hussein Allahyarham dekat Kempas, dia menyebutkan bahawa dekat tangan kita kan, dekat belah kanan tu ada 18, dekat belah kiri ni ada 81. Jadi sifat jamalnya Allah, sifat yang maha sempurna, maha indahnya Allah itu ada 81. Maksudnya ada banyak lah. Dan sifat yang jamal tu untuk kita cuba berakhlak dengan, sebagai pengampun, pemaaf, pemurah, sifat-sifat macam ni kita cuba untuk berakhlak dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sifat jalal ada 18 saja. Maksudnya Allah Jabarut, Kibriya, Al-Azamah, yang maha agung dan sebagainya, maka itu layak dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita merasakan kekerdilan kita sebagai hamba dan merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan akhlak-akhlak tersebut. Jadi bila hadis-hadis seperti ini, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, maksudnya dengan akhlak-akhlak yang mulia, maksudnya akhlak-akhlak yang layak untuk kita berakhlak daripada sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni kalau kita baca Asma'illahil Husna, kita tak adalah baca je ikut apa yang dibacakan kat depan, tapi kita tengok daripada akhlak tersebut apa yang mana kita boleh berakhlak dengannya. Kita tanya diri kita, berapa banyak daripada akhlak ini yang kita dah amalkan, berapa banyak daripada akhlak ni kita dah mantap dalam diri kita, sehingga kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, akhlak-akhlak ni yang belas kasihan, yang pemurah dan sebagainya, mungkin kita belum sempurna dalam beramal dengannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita daripada sifat-sifat tersebut yang boleh kita berakhlak dengannya. La ilaha illallah. Naam. Dan sebagai contoh, nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita tahu Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman ini adalah umum, sifat rahmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia baik di akhirat. Adapun sifat Ar-Rahim adalah sifat yang khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman, dan rahmatnya Allah itu lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Dipermudahkan keadaannya di dalam kubur, dipermudahkan sewaktu dibangkitkan, dipermudahkan sewaktu di padang mahsyar, dipermudahkan sewaktu timbangan mizan amal kebaikan, dipermudahkan sewaktu melintasi titian sirat, dipermudahkan nak masuk syurga dan sebagainya. Maka rahmat Allah pada waktu itu sebenarnya lebih bernilai. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ada disebutkan perkataan rahmah, yakni apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga, itu merupakan satu rahmat yang besar. Kita kadang rasa, oh, rahmat Allah kat dunia ni macam ni kan. Kadang-kadang kita rasa seakan-akan macam tak cukup, tak puas. Akan tetapi rahmat yang akan seseorang itu dapat di akhirat nanti lebih besar dan lebih luas di akhirat nanti. La ilaha illallah. Naam. Dan sifat Ar-Rahman yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman dan bukan orang beriman, sehingga orang yang bukan Islam pun mendapat bahagian rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala pun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat daripada Ar-Rahman itu seperti kesihatan, penglihatan, pendengaran, dapat bercakap, dapat berfikir, ada kemudahan, ada tempat tinggal, ada kenderaan,
Itu semua rahmat yang umum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Akan tetapi nikmat iman, nikmat menangis kepada Allah, nikmat membaca Al-Quran, nikmat dapat melihat wajah kedua ibu bapa dengan kasih sayang, nikmat melihat kepada wajah para ulama, mengagungkan mereka kerana diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan mereka, untuk menyayangi mereka, itu juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ada satu kisah famous tentang Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim suka tetamu. Nabi Allah Ibrahim suka duyuf. Jadi disebutkan bahawa dia tak makan tanpa ada tetamu makan dengan dia. Dan disebutkan bahawa makan bila ada tetamu ni tidak dihisap. Makanan yang kita berikan kepada tetamu tak dihisap. Sebab tu orang-orang salih, orang-orang alim ni, diorang suka bagi makan, suka jamu makan. Sebab apa? Sebab bila bagi jamu makan, takkan dipersoalkan. Maksudnya banyak mana pun kita bagi, khalas, takkan. Tapi kita pula bila jamu makan, kita sikit-sikit je, saving-saving kan. Walaupun al-karam ala qadril jud, maksudnya kita bersifat pemurah mengikut kemampuan kita. Tapi maksudnya kalau kita mampu beri lebih, kita beri lebih. Sebab tu satu kisah yang famous, satu orang alim ni, dia nak memuliakan orang alim yang lain yang datang daripada negara lain. Jadi dia sembelih 500 ekor kambing untuk nak memuliakan satu orang alim. 500 ekor kambing disembelih untuk nak muliakan satu orang alim. Wahakala. La ilaha illallah. Jadi Nabi Allah Ibrahim, dia suka tetamu dan suka makan dengan tetamu. Jadi satu hari dia pun cari tamu, tak ada orang. Yang dia jumpai adalah orang yang bukan Islam untuk nak ajak makan. Jadi dia pun cakap, kau nak tak makan dengan aku, tapi satu syarat, kau kena masuk Islam. Orang ni cakap, tak nak lah, saya nak makan. Nak buat apa? Aku pun boleh beli makanan sendiri kan. Macam itulah lebih kurang. So orang tu pun pergi. Nabi Ibrahim kata, kalau macam tu khalas, ma'alish, tak ada, mafi muskilah. Orang tu pun pergi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, orang itu mengkufuri aku, tidak beriman kepada aku daripada kecil sampai sekarang. Aku tak pernah bersifat kedekut ataupun tak menghalang dia daripada dapat makanan. Kau satu hari je nak bagi makan pun kau berkira dengan dia. Maka Nabi Allah Ibrahim pun keluar daripada rumah, kejar orang tu, panggil dia, pujuk dia untuk datang sekali. Orang tu pun pelik, dia kata, kenapa tadi kau action sangat, sekarang ni kau nak pujuk aku, merayu aku untuk nak makan dengan kau. Dia kata, Allah, Tuhan aku telah menegur aku dan memerintahkan aku untuk ajak kamu makan. Dan orang tu pun, kau ni Nabi, kau orang ditegur oleh Tuhan kamu sendiri kerana tak beri aku makan. Jadi disebabkan itu orang tu masuk agama Islam, asbab daripada makan. Dan dalam pengajian yang lalu kita sebutkan, dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan, ayyuhan nas afshus salam, sebarkanlah salam, at'imu ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahim, wasallu bin nas, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan semayanglah kamu di waktu malam sedang manusia sedang tidur. Nak menunjukkan hubungan dengan manusia ni punya penting. Walaupun semua hubungan manusia ni kita jalinkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi salam bukan untuk nak ambil hati dia, tapi kerana nak perintah daripada Allah. Tapi hubungan dengan manusia, kita bagi makan kepada manusia, menggembirakan hati mereka kerana Allah, bukan sebab semata-mata nak gembirakan hati dia, tapi nak gembirakan kerana Allah. Tapi hubungannya dengan manusia, wasilul arham, sambung tali silaturahim pun dengan manusia. Satu je yang Nabi sebutkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang di waktu malam, itu saja pada hakikatnya amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun interaksi direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ni dengan manusia. Tapi walaupun kesemuanya tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan betapa pentingnya kita ni untuk jaga relationship sesama manusia. Nak jaga relationship sesama manusia. Macam dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik dengan ahli keluarga masing-masing, dan sebaik-baik orang yang berbuat baik dengan ahli keluarganya adalah aku, kata Rasulullah SAW. Nabi tak sebut orang yang banyak sembahyang malam, orang yang banyak puasa, orang yang banyak sedekah. Maksudnya semuanya kembali kepada interaksi. Dalam haji,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon daripada Allah Subhanahu wa taala daripada hari Tarwiyah pada hari Arafah sampai ke Mina, rasanya sampai Muzdalifah, Nabi minta agar supaya segala dosa-dosa umatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya segala dosa-dosa besar umatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi minta lagi juga tabiat ni apa? Tabiat ni adalah dosa-dosa yang dilakukan kepada manusia. Nabi ni punya fikirkan untuk kita, sebab Nabi dah tahu dah umat aku ni akhir zaman memang dia punya problem dia dengan manusia, dengan kaum kerabatnya, dengan sahabat handainya, semuanya kalau tak lepas, kalau fail ke akhirat nanti sebab hubungan dengan manusia. Nak maafkan satu dengan yang lain tu sangat susah. Yang ni kerah kepala, ni kerah hati, ni macam-macam problem. La ilaha illallah. Jadi Nabi dah fikirkan, Nabi punya fikirkan untuk kemudahan kita, sampai hatta tabiat dia minta, ya Allah ampunkanlah dosa umat aku, perkara-perkara yang terkait dengan tabiat. Tapi Nabi, walaupun yang minta tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perkara yang terkait dengan manusia tu Allah hold dulu. Allah tak bagi senang-senang. Allah tak bagi. Allah kata tu diorang kena settlekan sendiri. Diorang semayang banyak mana pun, diorang nangis banyak mana pun, qiyamul lail, diorang sedekahlah banyak mana pun, diorang baca Quran banyak mana pun, tapi kalau diorang tak boleh nak settle problem di antara mereka, itu akan menjadi tanggungan mereka di akhirat nanti, ataupun akan menjadi asbab untuk menghalang mereka daripada masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi merayu, Nabi menangis dan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau tak silap dekat Muzdalifah baru turun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, sehingga hatta tabiat itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi orang-orang yang pergi haji sahajalah, tapi kalau kita juga menyerupai daripada orang-orang yang berada di Arafah dengan beribadah, diharapkan kita pun diampunkan oleh Allah, ataupun kalau kita memohon istighfar daripada orang-orang yang pergi haji, moga-moga kita juga diampunkan. Tapi tak bermakna kita khalas, kita tak berusaha untuk nak perbaiki keadaan. Kalau kita mampu untuk berusaha perbaiki keadaan, terutamanya dengan orang-orang yang mempunyai hubungan tali silaturahim, hubungan darah dengan kita berusaha sebaik mana untuk menggembirakan mereka ataupun memperbaiki keadaan. Kita cuba. Memang tak mudah, memang bukan satu perkara yang mudah, tapi kalau kita betul-betul merayu kepada Allah untuk bantu kita untuk perbaiki keadaan dengan sesama manusia, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa orang-orang yang mungkin ada buat salah kepada aku. Walaupun kadang-kadang kita sebut dengan lidah kita ampunkan dia, tapi dalam hati ni masih lagi ada kesan-kesan sakit hati ataupun marah dekat orang-orang yang menzalimi kita, yang melakukan kesalahan ataupun cakap buruk kepada kita. Tapi ya Allah, yang aku mampu untuk sebutkan, yang aku mampu untuk kontrol lidah aku, tapi hati aku ni berada dalam genggaman kau. Kita mohon daripada Allah agar diberikan kekuatan untuk hati ini juga melakukan apa yang disebutkan oleh lidah. La ilaha illallah. Disebutkan Allah ni punya rahmat, tunjuk sabaqat rahmati ghadabi. Dalam hadis qudsi disebutkan rahmat aku mendahului daripada kemurkaan aku. Allah punya rahmat kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak berlaku kehancuran yang umum. Umat-umat lain buat salah, bagi warning, tak terima warning, Nabi diorang angkat je tangan, khalas, semua hancur. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat yang dikasihi oleh Rasulullah, maka kalau berlaku apa-apa dosa ataupun dosa-dosa yang mereka lakukan itu tak akan dihancurkan keseluruhan mereka. Masih diberikan time oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang Maha Berkuasa ni bagi time, bermakna bukan dia overlook, dia bukan tak perasan, bukan dia tak sedar kesalahan-kesalahan yang dilakukan, cuma dibagi time. Orang yang kuat, orang yang tahu tak ada orang yang terlepas daripada dia relax. Allah tahu dekat akhirat nanti tak ada siapa yang akan terlepas. Maliki yaumiddin,
Tak ada siapa yang akan terlepas daripada mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang orang-orang kafir ataupun orang-orang yang lemah iman mereka terhadap hari kebangkitan kadang-kadang take chance terhadap kelembutan ataupun masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa langit, bumi, gunung ganang, lautan marah dengan apa yang dilakukan terhadap Bani Adam, kemungkaran, kerosakan yang dilakukan di atas muka bumi ini, sehingga langit berkata, wahai Tuhanku, izinkan aku jatuhkan diri aku ke atas anak Adam. Punya marahnya langit ni, kalau boleh langit yang tinggi tu, kita ingat dia tak, kita nampak cantik, dia ingatkan dia okey je dengan kita kan. Padahal dia punya marah dengan kita bila kita lakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau boleh dia nak jatuhkan diri dia dekat atas kita. Kemudian gunung ganang pula berkata, wahai Allah, izinkan aku untuk cabutkan diri aku daripada tempat dia tu dan hancurkan anak Adam. Kemudian lautan pula mengatakan, wahai Allah, izinkan aku untuk tenggelamkan anak Adam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai makhluk-makhlukku, apa yang dikatakan, ini urusan aku dengan hamba-Ku. Kalau kamu yang mencipta mereka, pasti kamu akan menyayangi dan merahmati mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita ni dibela oleh Allah, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membuka peluang untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu malam apabila kita melakukan kesalahan di waktu siang, dan Allah berikan kita peluang untuk kembali kepada Allah di waktu siang apabila kita buat kesalahan di waktu malam. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah punya rahmat punya sempurna, dosa kita itu ditukar kepada kebaikan. Dosa kita itu ditukar kepada kebaikan, dan tak ada orang yang mampu melakukan perkara tersebut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka jangan kita sekali-kali berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad, qul, katalah wahai Rasulullah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku. La ilaha illallah. Bayangkan Allah menisbahkan kita sebagai hamba dia. Kita ni yang banyak dosa, yang lemah, yang banyak kekurangan, yang dah tahu macam-macam, dah diberi ilmu macam-macam, tapi masih lagi tidak sempurna mengamalkan, bahkan tidak ada kesungguhan dalam mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah panggil kita dengan panggilan manja, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Macam ayah dipanggil wahai anakku, dan sebagainya. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Allah tahu keadaan kita yang mana telah menzalimi diri mereka, yang telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah. Dalam satu doa yang sering dibaca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya pengampunan kamu itu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan sesungguhnya rahmat engkau itu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami. Jadi jangan kita melihat betapa besarnya dosa yang telah kita lakukan, tapi kita lihat kepada besarnya rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dosa yang tidak boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau kita nak buat dosa, jangan kita pandang apa-apa dosa itu kecil. Sebelum kita buat dosa, jangan kita rasa dosa itu kecil, walaupun sekecil mana pun dosa itu, kata para ulama. Kerana apa? Kerana hukuman daripada Allah, walaupun atas dosa yang paling kecil kita tak mampu nak hadapi. Dan kata para ulama juga, bila kita tengok dosa tu, kita tengok kepada siapa kita lakukan dosa tersebut. Allah yang telah berikan kita segala-galanya, maka sekecil-kecil dosa itu adalah dianggap besar. Tapi bila dah terlanjur buat dosa, kita jangan berputus asa bertaubat.
Kalau dah terlanjur terbuat dosa, jangan kita berputus asa dari bertaubat, kerana rahmat itu sangat besar. Rahmat Allah, jangan pula kita buat dosa dulu, lepas tu nanti bertaubat. Orang macam ni dia tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah terlanjur buat dosa, kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Tapi sebelum kita buat dosa, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak untuk tahan diri daripada melakukan kesalahan tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Moga-moga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita daripada hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga sempurna kita mendapat rahmat daripada Allah ke atas diri kita, atas ahli keluarga kita, anak-anak kita, dan mereka-mereka yang kita kasihi. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala hujankan kita dengan hujan pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diampunkan segala dosa-dosa kita, yang besar, yang kecil, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan moga-moga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang bersih dan suci dan husnul khatimah indal maut, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadiniya kullina salih jama'a kharatu dinal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.